Hello, hello. Assalamualaikum dan hello. Zaistream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zara Semawi aka Bro Zais, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So, topik kita kali ini berkaitan tentang top 4 ataupun 4 motosikal yang orang kata mampu milik, yang menjadi pilihan kebanyakan mat-mat motor dekat luar sana. So saya ada listkan 4 motor. So nak tahu motor apa? Teruskan menonton. So 4 biji motor ni sebenarnya saya dah dapat list hasil daripada poll yang saya buat dekat YouTube sendiri, YouTube post, yang mana saya dapat vote lebih kurang 2,200 yang vote. Dan tempat keempat 8% sahaja, tempat ketiga lebih kurang 16%, kedua 25%, dan yang paling power of course lah 50%. So motor apa yang menjadi pilihan? Tempat keempat motor apa, tempat ketiga motor apa, tempat kedua motor apa. Okay, so untuk list ni saya tak masukkan beberapa motosikal yang mahal lah. Motosikal yang maksud saya dulu tak mahal sangat, tapi sekarang ni harga dia dah lain macam. Jadi saya tak masukkan motosikal tu. So jom kita tengok satu persatu motosikal apa yang anda pilih. So tempat keempat jatuh kepada model Suzuki Panther, atau ada yang sebut TXR, ataupun ada yang sebut version jerung dan sebagainya. Cicak ada, jerung ada, gamma ada, tapi saya sebut rambang TXR daripada Suzuki. Kenapa saya kata pasal motor ni? Pertama sekali, dalam undian tu 4 senarai motosikal yang saya dah listkan dalam poll tu, ini adalah motosikal yang mendapat undian paling sikit. Maknanya bukan motor ni tak bagus, tapi orang kurang berminat untuk mendapatkan motosikal ni, Suzuki TSR. So saya dah review balik 3 faktor yang mungkin mempengaruhi lah pemilihan terhadap 4 motosikal ni. So pertama sekali harga, yang kedua spare part, yang ketiga adalah modifikasi. So Suzuki Panther ni, kalau kita cakap pasal harga lah kan, harga kalau korang buka dekat Facebook Marketplace ke, mudah.my ke kan, korang akan nampak Suzuki Panther ni harga dia tak mahal sangat. Lingkungan ada yang 2,500 dah boleh dapat, ada yang dalam keadaan sadai 1,000. So yang dah restore 7,000, 8,000. So basicnya orang takkan belilah yang dah restore ni, mahal. Orang akan restore sikit demi sedikit kan. So harga dalam 2,500, 3,000, kira consider okey lah. Nak kata mahal sangat tak juga. So okey, itu satu perkara, benda yang menarik lah pasal Suzuki Panther ni. Yang kedua spare part. So spare part ni antara faktor yang saya berpendapat inilah punca kenapa orang kurang nak pilih motor Suzuki Panther ni. Spare part kebiasaannya ada yang racing, ada yang original. Suzuki Panther ni kalau cerita spare part racing, macam tak berapa ada. Korang kena survey, pusing sana pusing sini, menyelam sana menyelam sini, masuk lubuk sana sini, payah nak jumpa. So kalau katalah korang jenis yang Lone Ranger, nak pakai Suzuki Panther, tak berkawan dengan orang, susah. Sangat-sangat susah. Sebab apa? Biasanya tempat-tempat jual spare part ni kawan-kawan. So kalau kita tak berkawan, mana kita nak cari? Nak order yang original boleh, tapi harga of course lah. Barang Suzuki Panther kalau original sangat-sangat mahal. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab faktor dia masih ada demand, tapi barang tu susah cari. Jadi memang mahal lah. Tapi kalau dapat memang cun lah. Suzuki antara motosikal yang kita tahu dia punya barang dia sangat-sangat tahan. Okay, kalau korang buka dekat Shopee ke kan, nak beli barang dekat Shopee, spare part tu ada, tapi pilihan tak banyak sangat. Selebihnya korang kena pandai menyelam. Pergilah mana-mana half cut motor, bolehlah dapat. Orang kata spare part yang masih cun. So poin yang ketiga adalah modification ataupun modifikasi. So modifikasi ni
Kalau kita nak compare lah dengan motosikal macam Yamaha RZ, dia macam langit dan bumi. Sebab apa? Yamaha RZ, dia punya era daripada dulu sampai sekarang memang hit. Kena-kena pula je nama Yamaha. Tapi Suzuki ni waktu mula-mula dulu hit. Tapi sekarang ni dia dah mula tenggelam. Bila dah mula tenggelam, pomen yang pakai Suzuki Panther, yang pakar lah Suzuki Panther pun dah tak berapa ramai. Dah tak banyak yang buat. Mostly pomen-pomen dia akan pilih motosikal jenama-jenama yang mendapat pilihan lah, mendapat pilihan rakyat. Orang suka Yamaha, orang suka Kawasaki. Dia akan buat yang itu. Dan dia orang akan fokus yang itu. Sebab apa? Ni soal duit. Maknanya at the end, hobi-hobi juga, minat-minat juga, tapi kita nak makan. So kita kena pilih, orang kata nature business, niche yang betul. Kawasaki ke Yamaha ke Honda, tak kisah. So Suzuki pomen dah tak berapa banyak. Kalau ada pun kena carilah. Sebab tu kena ada kawan-kawan tadi. Kalau tak ada kawan-kawan, memang setakat nak hidupkan motor tak ada hal. Tapi kalau nak mendapatkan resepi yang terbaik, susah lah. Okay, so part modifikasi ni pula benda yang saya tengok mungkin menjadi punca utama lah. Spare part mahal tu satu. Yang keduanya adalah setakat ni resepi highway belum ada. Adalah saya jumpa pomen dalam 2-3 orang yang dah berjaya set up Suzuki Panther dia highway. Tapi baru 2-3 daripada dalam Malaysia. Ada lagi sebenarnya tapi kita tak nampak. Even diorang ni dekat dalam Facebook, YouTube pun tak nampak. Banyaknya orang-orang lama. So kita tak jumpa, tak tahu nak cari kat mana. Benda tu jadi rare, jadi susah. Jadi tak ramai yang kalau boleh nak pilih Suzuki Panther, diorang kata motor lain lah. So tempat ketiga jatuh kepada Kawasaki RR. Okay, so sebab kita cakap pasal 4 model pilihan rakyat yang mampu milik pada tahun 2020. Kalau kita cakap pada tahun 2013, 2011, RR bukan model yang mampu milik, model yang mahal, model yang sangat-sangat mahal. Tapi hari ini motosikal 4-stroke naik, RR mula turun. Okey, dulu RR yang second macam tak ada lah. Sekarang bersepah. Kalau korang tengok dekat Mudah lah contoh kan, marketplace ke kan, korang nak beli 5,000 dah boleh dapat RR. Condition atas harga 5,000 lah. Korang tak boleh expect motor 5,000 ada spare part tune, sport rim mahal, single arm, block PDK. Tak boleh nak expect macam tu lah. Mana boleh orang kata kau ada barang, ada duit RM2, nak beli nasi ayam harga RM6. Memang takkan lepas lah. Sampai macam mana kau nego pun takkan dapat. So RR macam tu. Korang kalau ada 5,000 boleh dapat, 6,000 pun dah boleh dapat. Second lah ya, bukan baru lah. Baru RR baru ada lagi sampai sekarang. Saya pernah jumpa ada lagi kedai-kedai yang masih simpan stok RR yang baru, tapi harga dalam lingkungan belas ribu lah. Tapi mostly orang akan cari second lah. Second pun okey. Harga okey lah kira 5,000, 6,000. Okey, condition baik 7,000. Kalau condition tak cun 4,000. Ataupun mungkin ada yang murah 3,000. Itu KR150 convert body RR. So tengok dia punya chassis bulat ataupun petak. Kalau petak tu KR lah tu. So yang kedua, spare part. Okey, Kawasaki RR ni dia antara jenama yang bukan Yamaha yang banyak spare part, pada pendapat saya lah. Pertama sekali, spare part dia ada dua. Pertama, korang boleh tengok spare part original Kawasaki ataupun spare part racing. Okey, racing ni macam-macam lah korang boleh tengok kan, jenama-jenama macam blok lah contoh. Kalau kita nak tengok yang original, Kawasaki ada keluar original punya, ori motor ataupun ori kilang pun ada. Tak kisahlah 1855, 1878. Okey, macam-macam jenama lah. Okey, dia coding ada banyak semua kan. Itu ori motor. Harga memang mahal lah, blok original. Contoh blok original paling murah 900.5. So kalau ambil set PDK yang one set 1,700, 1,800. Okey, ni antara faktor-faktor kenapa orang tak pakai RR lah. Spare part dia mahal yang original. Itu satu masalah. Banyaklah reason-reason yang menaikkan harga barang ni. So kita tak nak argue, sebab benda tu bukan senang nak dapat. Kalau senang nak dapat, harga takkan semahal itu. Itu satu sebab. Okey, yang kedua, kalau kita tengok spare part racing. Spare part racing dia
tak murah sangat, still boleh kata harga middle class. Kalau korang anggap murah, saya rasa tak. Block racing lingkungan kalau yang baru dalam 460 membawa ke 600. Crankshaft yang racing dalam 700. Crankshaft original of course lah mahal sikit pada tu. So kalau tengok motosikal double R ni memang dia benda tu bukanlah selalu rosak, tapi sekali rosak benda-benda tu kena tukar. Kalau tak tukar, motor sadai. Takkanlah kau nak ambil block 125Z pasang kat double R, tak kena lah. Memang boleh buat tapi tak kena lah. So nak tak nak kena beli jugalah barang tu, sama ada racing ataupun ori motor, original kilang. Dan ada banyaklah brand-brand yang korang boleh pilih. So benda ni menjadikan Kawasaki Double R ni duduk pada ranking yang ketiga lah dalam video kita kali ni. So poin yang ketiga adalah modifikasi. Modifikasi ni lah yang menjadikan Kawasaki Double R ni masih relevan sampai sekarang. Kalau kita tengok motosikal KRZ, ZSR, Scorpion, tak kisahlah Serpico ke, PDK R1 ke, Cyclone, model-model Kawasaki ni kita dah boleh anggap tenggelam dah pun. Dia dah tenggelam, tapi lingkungan tahun 2004 Kawasaki Double R dilahirkan semula. Motor ni tak hit lagi, tapi lingkungan 2008-2009 Double R mula naik. Bila Double R naik, motosikal yang lain naik. Sebab apa? Mostly motosikal yang lain boleh salin barang-barang Double R. So siapa yang dah ada motor-motor lama model Kawasaki, dia tinggal restore balik je barang Double R. So brand Kawasaki naik. Okay, so Kawasaki Double R ni modifikasi, touch up sikit dah padu. So ini yang menjadikan Kawasaki Double R ni relevan lah, dan dia menjadikan dia duduk ranking nombor 3. Kalau tidak mungkin bawah lagi lah. So kalau compare dengan Panther tadi, Double R ni mungkin harga dia agak mahal lah, spare part ke apa ke kan. Jarang-jarang rosak, susah nak rosak, tahan lasak. PV dia tak macam motosikal yang lain, PV elektronik tahan. Tapi harga spare part lah, itu yang menjadikan dia duduk di ranking nombor 3. So ranking nombor 2 adalah Yamaha 125Z. So Yamaha 125Z ni kalau kita tengok daripada peratusan poll tadi, daripada 2100 yang vote, dia dapat 25% vote. Okay, 25% tu tak payahlah kira berapa banyak kan. Tapi Yamaha 125Z duduk ranking nombor 2 dalam 4 senarai yang kita dah listkan ni. First kali, kalau kita tengok dari segi harga, 125Z kalau dulu lah second 3,500 ada, tapi sekarang ni mungkin 4,000 lebih. Korang buka lah nak beli Yamaha 125Z second, memang lingkungan 4,000 membawa ke 5,000 lebih. So nak kata mahal sangat tu tak lah, kira boleh beli. Kecuali kalau korang dapat motor yang sadai, mungkin murah lagi lah daripada tu. Motor yang tak ada geran ke, susah lah. Motor-motor yang tak ada geran ni kalau boleh cuba elakkan lah, sebab dia ada banyak kes yang mungkin akan menyusahkan kita di kemudian hari. Ok, itu cerita pasal harga motor. Kalau kita tengok spare part, Yamaha 125Z ni first kali jenama dia Yamaha, so tak perlu risau lah pasal spare part ni. Walaupun orang kata Yamaha 125Z dah stop production, tapi spare part masih banyak. Even kalau spare part tak ada pun, daripada Thailand still ada banyak. Dekat Thailand dia ada Yamaha Touch 125, yang mana perbezaan dia engine 125Z tapi running coolant, itu sahaja. So kalau tak dapat barang kat sini, boleh dapat barang dekat Thailand, tak ada isu. So kalau kita tengok barang original Yamaha dia pun nak kata mahal sangat tak? Sebab motosikal Yamaha ni barang dia tak mahal sangat lah. Dia tak macam Kawasaki. Kawasaki barang original dia sangat-sangat mahal, semelih sikit. Kadang-kadang kita nak beli pun kita nak marah tak boleh, sebab memang itu harga dia. Kita nak nego murah-murah pun memang takkan dapat. Dan orang pun takkan desperate nak jual kat kita lah kalau Kawasaki ni. Sebab apa? Buyer lain bersepah. Tapi kalau Yamaha 125Z ni barang dia tidak semahal itu. Dan yang keduanya, spare part untuk barang racing banyak. So untuk orang-orang yang suka running highway, layan speed agak laju, okay, dia sayang orang kata blok original dia cabut, dia pasang blok racing, tak kisahlah jenama apa, dia nak pakai piston lagi besar ke apa, setting cantik, boleh running highway long distance, tak ada masalah. So spare part memang banyak dan harga memang mampu milik, tak menyakitkan hati. Yang ketiga, modifikasi.
Yamaha 125Z rasanya tak perlu kita argue lah cerita pasal nak modifikasi ni. Antara motosikal yang paling senang lah nak modify. Bukanlah senang tu maknanya siapa-siapa boleh buat, tapi senang kata kau pergi je mana-mana bengkel, mostly boleh buat. Tak risau, tinggal dia punya final result tu padu tak padu je. Tapi mostly boleh buat. Kita tak adalah macam painter tadi tu, hanya orang tertentu je yang berani buat, yang tahu resepi. Yamaha 125Z ni boleh kata semua pomen lah. Boleh kata semua pomen sebelum dia start dengan motosikal yang lain, dia akan start dengan 2 lejang Yamaha 125Z ni. Sebab apa? Motosikal macam ni customer banyak pakai, jadi dia orang banyak pengalaman. Okay, so itu yang menjadikan Yamaha 125Z duduk di ranking kedua. So yang last sekali adalah motosikal yang duduk di ranking nombor 1, top number 1. So ianya adalah Yamaha LC 135. Okay, so Yamaha LC 135 ni kalau kita tengok dari segi harga, 3,500 boleh dapat kalau second. Mahal lagi pun boleh. Even kalau nak beli baru pun dalam 7,000 lebih kalau cash. Kalau hutang 8,000 lebih lah. Of course lah, kalau hutang memang mahal. Dia ceritanya kalau nak murah bayar cash. So kalau bayar hutang jangan cerita pasal mahal. Sebab apa? Hutang kot. Takkan hutang boleh dapat nak bayar murah, betul? Nak tak nak kau kena hadap kat interest tu. Tak boleh kata apa. Okay, so LC 135 ni spare part tak mahal sangat. Itu yang menarik. Spare part banyak, support aftermarket barang racing berlambak. Okay, itu yang menjadikan LC 135 ni orang suka. Dan lepas tu motosikal ni juga kalau tak modified standard, sangat-sangat jimat. Sesuai guna untuk kegunaan harian, daily use memang best. Minyak jimat, nak bawa pergi sekolah senang. Kalau nak beli yang ada kelas ikut suka, tak nak beli yang ada kelas tangan pun okey, bini boleh bawa. So sangat compatible lah, orang kata sesuai dengan semua orang. Okey, isu modifikasi pula, motosikal LC 135 ni kita boleh cakap dia macam Waisuku lah. Kalau kau cakap Waisuku tu laju, macam tu jugalah LC 135 ni boleh laju. Cuma bezanya yang menjadikan LC 135 ni dia murah sikit lah compare dengan Waisuku adalah, first dia tak pakai sistem ECU, dia pakai CDI. So motor tak perlu nak dyno. Tapi kalau nak dyno pun tak salah, silakan. Ada duit, campaklah duit tu, pergilah dyno, tak ada hal. Yang kedua, dia pakai sistem carburetor, dia tak pakai injection. So bila pakai carburetor ni, maknanya kalau korang nak upgrade, tak semestinya tukar carburetor. Mungkin korang boleh upgrade carburetor tu, setting balik main jet balik jet dia kan, upgrade ke kan, naikkan macam-macam, itu ini naik 1 step 2 step, ataupun mungkin boleh lift carburetor tu. So kat situ boleh jimat. Kalau Waisuku nak tak nak, kau kena tukar injektor baru. Mana boleh injektor Waisuku kau nak suka-suka li. Memang tak boleh lah, tak ada orang buat lagi. Kalau ada pun tak tahulah bengkel mana yang berani buat. Ceritanya tak ada. So dekat situ boleh jimat. Lain-lain perkara, Waisuku dengan LC 135 ni lebih kurang sahaja. So modifikasi padu, tapi modal besar sikit lah. Of course lah 4 lejang. Tapi ialah sebab bukan semua orang beli motor untuk blubber. Bukan semua orang beli motor untuk masuk open day track. Bukan semua orang nak duduk dekat atas highway, nak lock throttle selaju-lajunya. Kadang orang nak motor yang best, yang ada kekuatan untuk memotong, tapi still boleh bawa daily use macam biasa. So itu yang menjadikan LC 135 duduk di ranking nombor 1. So mungkin korang tertanya-tanya, kenapa saya tak masukkan Suzuki RGV? Minta maaf nak cakap, Suzuki RGV, pengguna dia pun sekarang ni payah nak jumpa. Korang naik satu highway, cuba tengok berapa biji Suzuki RGV korang jumpa. Mungkin tak ada. Kalau ada pun sebiji, memang rare Okey, itu satu. Kenapa tak masukkan Yamaha RSZ dengan Waisuku? Okey, Waisuku kalau beli cash sahaja pun 9,000 lebih, bawa 10,000. Tak murah lah. Okey, second mungkin ada. Okey, lepas tu Waisuku ni modifikasi dia mahal. Dia tak macam LC. So orang yang bajet tak besar, dia akan lagi prefer LC. Sebab apa? Performance boleh dapat macam Waisuku. Engine pun DNA yang sama, R&D yang sama. Dia lebih kurang, dia orang kata one step generation sahaja. Okey, so orang akan tanya pula, kenapa bang tak masuk ke RSZ? Okey, RSZ
Ada tak RZ harga 1000 sekarang? Tak ada. Ada tak RZ harga 3000? Hush, 3000 tu mungkin lah orang kata motor tak ada geran lah, macam-macam lagi lah isu. So motor yang lengkap biasanya mahal. Even RZ sekarang ni pecah rekod harga sampai 40000. Saya pun tak dapat nak faham. Ada orang beli, terpulang lah, dia ada duit, dia ada apa, dia ada keinginan, terpulang. Tapi mungkin orang lain akan kecam lah kan. Terpulang kat korang, nak kecam ke, nak apa ke, tak ada hal. Cumanya RZ memang modifikasi dia tak tinggi kos. Spare part dia pun kalau ada yang mahal-mahal, tapi biasanya kalau cakap block racing tu tak mahal. Okey. Cuma harga RZ sendiri yang mahal. So orang dia nak beli RZ tak mampu, dia angkat double R. Macam tu. So itu yang menjadikan motosikal yang lain-lain ni masih relevan, sebab RZ memang popular, tapi harga dia mungkin membuatkan kita kehilangan saving kita 10 tahun punya saving 70% hilang. Sebab apa? Beli Yamaha RZ. Memang tak kena lah. So itulah dia video untuk kali ini. Top 4 ataupun 4 motosikal mampu milik yang menjadi pilihan mat motor pada tahun 2020. Ingat lah, ini video untuk pada tahun 2020. So kalau tahun 2022 mungkin ranking ni dah berubah. Sebab mungkin waktu tu RZ turun harga ke, double R naik harga ke kan. So ranking memang akan berubah-ubah. Dan kalau korang tanya, bang, agak-agak ranking yang ni sama tak dengan tahun 2013? Memang tak sama lah. Waktu tu RZ tak mahal mana, double R yang mahal. LC pun tak mahal mana waktu tu. Sekarang ni LC biasa-biasa lah. So benda ni takkan sama. Demografi setiap tahun berbeza, bergantung pada supply and demand dan macam-macam lagi lah keadaannya. Okay, so korang boleh sharekan dekat ruang komen topik apa yang korang nak saya bincangkan. So topik-topik yang bersesuaian saya akan pilih dan saya akan createkan satu video khusus topik tersebut. So semoga berjumpa lagi. Saya Rasmawi aka Bro Zayes. Bye bye.